Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim ataupun Hisnul Muslim. Kita dah tahu dah makna perisai. Perisai ni maknanya alat mempertahankan diri. Sekarang ini kita nak tahan diri daripada apa? Yang pertama sekali nak tahan diri daripada syaitan. Syaitan ni pun jangan takut dia tu, takut dia mari ngangor ya. Dia setengah orang ni apa siapa takut ke hatu. Kau je tengok hatu. Tak aja tulis orang habuk lagi dak. Kau ada dah jumpa hatu. Ada dah. Kau takut apa dia ni? Tak sakit tengok takut juga. Kita nak pelihara diri kita daripada syaitan dan seterusnya pelihara daripada segala gangguan. Yang paling besar sekali daripada seluruhnya itu nak pelihara diri kita daripada api neraka. Itu yang paling besar sekali. Karena apabila kita digoda oleh syaitan, syaitan ni masuk dalam kita ni dua cara. Sama ada dia rasuk kita dengan cara orangnya akan jadi sakit, jadi tak khabar, jadi tak ingat. Itu pun satu. Nyakit apa ni? Cara permainan syaitan. Yang lebih berat daripada itu lagi, iaitulah penyakit yang kita tak tahu kita sakit. Lah ni orang tahu tak tahu dia sakit. Kebanyakan manusia hari ni dia tidak tahu dia sakit, dia telah dirasuk oleh syaitan. Siapa dia orang tak tahu ni? Orang yang buat maksiat tu, orang tak tahu dia kena goda syaitan, dia kena rasuk ke syaitan. Kalau dia tahu, dia mesti cari tok bomo. Siapa dia tok bomo dia? Pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi tempat-tempat majlis ilmu. Tu ya tok bomo dia. Maknanya yang menjadi masalah kita hari ni, kalau orang sakitnya rasuk syaitan. Tak nak kau tidur malam kau berapa kau akan cari tok bomo. Yang jadi problem kitanya manusia yang telah dirasuk oleh syaitan dari sudut pemikiran dia, dari sudut kelakuan dia, akhlak dia. Hak ni dia tak khabar dia sakit. Bila orang ni tak khabar dia sakit, dia tak akan cari tok bomo. Cari ke tak cari? Dia cari tok bomo apa? Apa yang saya nak bomo saya sihat. Nah, itu jadi persoalan kita hari ni. Kita nak suruh kita sedar diri kita ni berpenyakit. Penyakit kita berapa? Penyakit dirasuk oleh syaitan. Nauzubillah. Bacaan yang kedua daripada kitab kita ini iaitulah doa ketika memakai pakaian. Doa ketika memakai pakaian. Ikut baca. Alhamdulillahillazi kasani hadha thawb. Wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha ath-thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha ath-thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Nah itu Nabi kita ajar apabila kita nak pakai pakaian baru, nak pakai pakaian baru kau lama kau tak kira. Yang pentingnya bila nak berpakaian, nak pakai pakaian, kita kena baca doa ni. Apakah maksud bacaannya? Segala puji bagi Allah yang memakaikan aku pakaian ini. Siapa dia suruh kita pakai pakaian ni? Allah Ta'ala beri kepada kita. Dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan dariku. Allah Ta'ala tak beri rezeki, boleh pakai baju kita? Tak boleh pakai. Dan kalau Allah Ta'ala tak pakai baju kita, baju banyak rumah. Lah ni kita tengok ramai masyarakat kita, di bandar kau, di kampung kau, pakai baju ke tak pakai baju? Pakai baju tapi macam tak pakai baju. Nampak bulu tioknya, tak kira tino jatuh. Hak dahsyat lagi lah ni, dia pisah nak nampak suara dalam. Tidak lagi tu kena pakai ya budak-budak tak put zaman lah ni. Apa kerja ni. Maknanya kita faham daripada hadis ini
Nabi SAW ajar supaya kita mengaku min ghairi haulin minni wala quwwah. Aku boleh pakai baju ni hanya semata-mata kerana pertolongan Allah. Allah Ta'ala pakai aku tanpa daya upaya aku. Kalau kita kata boleh pakai ni kerana usaha kita, kerana daya upaya kita saja, tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, nah saya semua orang pakai baju hari ni. Tetapi kebanyakan masyarakat hari ni pakai telanjang. Dia pakai ada baju, nampak bulu tiok, nampak pusat, nampak seluar dalam, nampak belakang lah ni. Kata nampak. Hak mana nampak tu lah. Nak ayatnya manusia sudah tidak beretika kerana dia tidak berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh pakai baju ni, kita berdoalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Boleh kata. Kau tak boleh kata lagi. Kau tak boleh kata malam ni jangan duk kiuk, jangan duk tidur. Alhamdulillah, ulas macam alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kena 100 kalinya ingatlah. Kau tak ingat lagi. Kalau tak ingat lagi tu, kena pergi cari kismis minda kalau kapal ni. Macam-macam ubat lah ni ada ni. Ubat kuat. Kadang-kadang kalau kita suruh nak tanya juga orang jual tu. Tu yang dia jual ubat kismis ni setara mana ingatannya lah ni. Kalau amat test. 2-3 ayat Quran. Berapa minit boleh hafal agak-agak. Dia buat begitu ya buat dia. Minda-minda dia sendiri tak cerdik mana tu. Kalau cerdik tu kan nak jadi jual tapi jalan tu tak. Biarlah dia lah tu cari rezeki dia. Itu kita nak cerita bahawasanya Nabi kita SAW ajar kepada kita at-tabarru. Nak suruh kita berlepas diri daripada kekuatan kita. Ya Allah, aku boleh pakai baju ni dengan apa? Dengan pertolongan, dengan kekuatan Allah Ta'ala beri kepada kita. Kalau tidak, tak pakai baju kita. Itu semuanya kita nak sandar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu bila kita pakai baju. Tak kira lah baju lama ke baju baru ke. Pakai baju ya. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Boleh ingat dah? Bila-bila duk ulang ni pun kita duk saja sengaja duk ulang. Boleh 10 kali 20 kali dalam kita duk kuliah ni, ingatlah tu. Kau tak ingat? Pelajar-pelajar kena perhati. Setiap kali kita ulang, kamu ikut. Nak suruh ingat. Faham ke tidak? Itu sistem cara dia. Cara dia panggil sistem talaqi. Sistem apa talaqi? Kita bila kita mengajar, ni untuk pelajar lah ni. Kalau satu benda yang kita nak suruh orang ingat, ulang acak kali. Ulang juga biar kita ingat. Semalam kita mengajar hadis kepada pelajar-pelajar. Bagaimana mendapat faedah daripada hadis-hadis ulama. Jadi bila kita tahu, kita hadis Sahih Bukhari bilangnya dia berapa? Muslim bilangnya. Jadi ulang sentiasa ulang. Akhirnya habis 1 jam, 1 jam setengah kita punya muhadarah ni, pelajar kita boleh ingat. Jadi malam ni kita kena ingat. Boleh ingat atau tak ingat? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ingat dah? Tak ingat lagi. Kena ingat lah ke mana pun. Doa yang ketiga, doa ketika memakai pakaian baru. Hak ni hak boleh hak baru pula ni. Hak sana tak kira lah pakaian apa pun, asal kau pakai aja. Pakai baju kau pakai seluar kau, baca doa sana. Baca yang ketiga ini, iaitulah bacaan doa ketika memakai pakaian baru. Beli baju baru, pakai hak ni. Baca dia doa dia. Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Allahumma lakal hamdu anta kasawtanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Allahumma lakal hamdu
anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah. Itu bacaan kita apabila pakai baju baru. Maknanya kalau kita rasa tak ingat lah, senang ya. Kita ambil tulisan ni, foto step besar, tepek di lemari kita. Setiap kali nak pakai baju, tengok, baca. Bila boleh baju baru pula, baca pula, letak di lemari. Bila nak masuk tandas, letak doa tepi tandas, tepi pintu, jangan letak dalam. Jadi setiap tempat rumah kita tu buat habis gambar-gambar segala, gambar karut-karut. Banyak gambar atas rumah lah ni gambar karut dah. Gambar pemain bola, gambar penyanyi, gambar pelakon, gambar hak jenis-jenis manusia jauh pelakon. Kita tak kata jauh, ni bagus demo. Mana siap jauh ni lah. Ajar orang suruh, telanjang ajar orang suruh, macam-macam kita lah. Bagus demo pula. Maksudnya, ya Allah, bagimu segala kepujian. Maknanya kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Engkaulah yang memakaikannya padaku. Tengok. Doa ni pun Nabi kita ajar suruh sandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Engkau yang telah memakaikannya, memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikannya. Ya Allah, aku mintalah kebaikan baju ni. Dan kebaikan tujuan ia diciptakan. Jadi tujuan baju ni diciptakan, kita minta juga. Dan aku memohon perlindungan denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan tujuan ia diciptakan. Jadi kita minta perlindungan Allah, minta dengan Allah SWT biar beri kebaikan dengan baju kita nak pakai. Segala baju ni boleh bawa kepada kejahatan, jangan beri kepada kita. Kadang-kadang mungkin kita mikir, macam mana pula baju boleh bawa kepada kejahatan? Ada ke baju boleh bawa kejahatan? Ada ke tak ada? Ada. Bila kita pakai, kita suka sombong. Oh, hebat aku hari ni pakai baju comel pada orang lain. Mula tu. Mari patut jalan tengok lenggak-lengguk nak suruh tengok baju kita. Jangan duduk main kat baju ni. Pasal itulah baju beli tapi kita jangan pakai baju yang kotor, nak bersih. Tak comel sikit pun tak apa, tapi biar bersih. Jadi kita minta dengan Allah SWT kebaikan baju ini dan kebaikan apa yang diciptakan ia. Iaitulah baqa'uhu wa naqa'uhu. Kita minta Allah Ta'ala kebaikan baju kita ni kekal. Bukan kata makan hari ni esok cari dah. Tak. Dan bersih dia tu. Kita pakai ni sebagai keperluan untuk menutup aurat. Jadi maksud permintaan kita ni untuk apa? Ulama-ulama syarah hadis kata tujuan kita minta Allah SWT jadikan baju ni kebaikan untuk apa? Dia kata li ajlihi thawb minal auni 'alal ibadati, supaya sampai matlamat kita pakai baju ni nak jadi hamba Allah SWT dan nak beribadat kepada Allah. Manakala kita pakai baju dengan rianya, pakai baju dengan nak nunjuk orangnya, macam-macam lah ni pakaian-pakaian. Tulisan pula Allahu Akbar. Kadang-kadang tulisan tu mengaru. Sama ada dia tulisan dia nyapu ataupun lucah, atau tulisan dia mengandungi makna yang beri makna lain. Puja Tuhan lain dan sebagainya. Memberi makna Kristian, makna-makna yang kita tidak tahu makna apa. Habislah kita. Itu doa kita pakai baju baru. Baik. Yang keempat, doa apabila melihat orang memakai pakaian baru. Kalau kita tengok orang pakai baju baru, kita kena doa ke dia. Ni dia doa orang kita ni, kau duk main gosok baju orang tak? Baju baru Kalau luka tangan ke ni, takut kena saik. Luka tangan kena saik. Saik boleh panggil apa? Ujung baju hot tajam takut. Dia duk gelar kau orang tak? Tengok. Nabi SAW nak ajar kepada kita suruh baik. Suruh baik dan suruh ingat kita kan. Mu pakai baju baru ni doa dia. Jadi bila kita tengok orang pakai baju baru, kita pun baca doa sekali. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala
tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Ini mudah benar. Mudah ke payah ni. Kalau tengok orang pakai baju, nampak comel sikit, jangan ngindir kat dia, pergi baca doa ke dia. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Maknanya sekiranya rusak, semoga Allah menggantikannya. Ni baju baru, tak sedut saya lah. Setengah orang nak beli baju baru, saya nak pakai. Taruh dalam mari tu siang malam. Nak pergi masjid pun saya. Nak pergi, dia nak pakai juga. Pakai gimana? Pakai pergi tempat beg pasal boleh tayar situ orang ramai. Tak mudah juga lenggek-lengguk ni. Gaji akak pinggir makuk. Pasal nak suruh kata baju baru hari ni tu. Nak pergi nyohosit tu. Dia sepatutnya Allah SWT dalam Quran kata khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Dia kata ambillah pakaian kamu hok comel-comel waktu nak pergi masjid. Bila nak pergi masjid kita pakai baju comel. Ni tidak orang kita ni terbalik kuih habis. Nak pergi masjid pakai t-shirt. T-shirt apa? T-shirt cak rumah tinggi. T-shirt apa dia panggil? Baju panas lah cak rumah tinggi. Pagoda ke apa nama? Cak le. Pakai hot tu. Nak tanya dia kalau demo ni pakai baju lagu ni. Kalau pergi pejabat pakai ke tidak? Tak pakai. Nak pergi pejabat ni kok dengan apa ni? Dengan baju lagi. Kaki henda lagi ni. Tidak kaki henda kan? Perlu nganga tengah pandai pakai juga. Tak ada lagi. Ambil tali pula jeruk tekok tu. Pedoh enggak apa jeruk tali tekok ni? Tak ada kerja. Orang Melayu ni. Tiru orang putih belakang tu. Kalau tak pakai tak apa-apa. Kau tali. Tak boleh kau tak pakai tali jeruk tekok. Tak boleh masa nak tahu orang putih. Orang putih pakai. Tak apa. Ni negeri dia. Tu sejuk. Negeri orang putih. Sejuk. Sejuk pelik ni. Ada salji lagi. Nak siapa dia pakai. Ikat tekok lagi. Buh tali lagi sini. Hak kita ni panas. Program bola ni. Panas ke tak panas? Jeruk tekok. Koci hendak lagi. Buh tali lagi sini. Nak tengok orang putih. Amba tak kata haram. Jangan ada masalah. Ustaz tu kata haram. Tak kata haram. Tetapi nak ayatnya begitu hebatnya kita ni. Nurut orang putih. Kau kan? Buat kita ni sun dengan kita ni. Pakai selendang. Pakai samping dia panggil. Selendang. Pasal mudah nak semaya. Kalau pakai luar dipis. Luar kita pakai baju Melayu. Tak ada selendang. Nampak orang belakang. Dia kata buana dia tu. Tak nampak ke tak nampak? Nampak pasal tu orang Melayu kita ni. Pendekar-pendekar. Dia semaya buat tu. Pasal tu dia pakai samping. Nak tuduh aurat dia. Nak kayaknya juruh buat dia tu. Pakai selendang tu. Nak tutup aurat. Tak kita lah ni tidak tutup aurat mana. Pakai selendang. Kita nak pergi belagak. Ya kau kan? Bahawa ada belagak juga. Tak ada klik orang belagak. Dia buat ada selendang. Pakai apa lagu ni kata. Dia mudah nak pakai selendang ni. Mudah. Ada satu kali cerita kita ni. Waktu kita nak masuk satu tempat di Malaysia ni. Dia mesti kena pakai. Sama ada pakai macam orang putih. Dengan pakai kuk dengan talinya. Ataupun pakai baju Melayu. Kita tak ada belakang pakai tu. Baju Melayu pun tak ada. Kuk pun tak ada. Jubah ada. Dia kata ustaz nak masuk mana tak ada ni. Kata payah apa. Payah ke apa? Tak payah kata. Kita ambil jubah lipat dua. Kita kuilah tengah. Dia terjadi baju Melayu. Kita masuk. Boleh masuk kita. Selendang apa. Dia ada pelik benda lagu tu. Jubah ni boleh berlakon. Pasal tu Arab dia pakai jubah. Dia main bola boleh. Dia selok jubah dia. Ikat. Dia pakai luar ada kedal tu. Tak ada apa-apa. Dia mau kata Arab mengajar jubah main bola. Cuba pelik apa. Dia selok jubah dia tu. Dia ikat pinggir. Dia pakai seluar lah bawah tu. Tu kau main Arab. Dia pakai jubah lah. Pakai yang paling apa ni. Paling simple sekali. Paling mudah kira. Jadi bila kita pakai ni. Ayat cerita pakai ni. Allah SWT ayat kepada kita. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Tuhan kata. Mu ambil pakaian kamu waktu pergi masjid. Pakai sama-sama. Masa itulah bila kita nak mari masjid tu. Kita dalam mari. Baju comel sekali pakai. Mari masjid. Dengan apa ni. Dengan air bau lagi. Bau sedap. Ni tidak. Kalau nak pergi kedai. Allah puas pilih baju. Tak? Pilih baju pula. Turun tu tengok. Kalau orang tino lah. Nak turun tu baju warna apa ni? Warna pink. Cari beg pula warna pink. Lepas tu cari kasut pula. Nak serupa belakang. Kasut lagi, pink lagi. Orang tak tahu. Hanya setengah orang ni. Dia tepek mata lah ni. Dia tak pakai spek. Dia tepek mata. Jadi baju merah. Mata merah juga dia tepek. Jadi mungkin lain lah jawab dia. Tepek mata merah ni. Jangan main. Jenis tu. Masa jenis tu. Alah. Nunggu orang putih. Dia kalah juga kita. Tu orang putih ni. Kau lah kau nak kata.
Boleh cara kata ni marah dia. Jadi biarlah kita khudu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai ya comel-comel ni mari masjid. Pakai bang sedap-sedap. Barulah orang semaya tu kosong. Allahu Akbar sedap bang. Kalau wah Allahu Akbar dengan tiok busuknya, dengan gabus belah kita kosong ke tak kosong lah kita. Tu email pula baca panjang dah. Tapi bila nak habis bala pustaka sebelah aku ni, itu masalah jadi. Itu di antara itulah di antara sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh nak pergi maya ni mesti pakai ya. Hari Jumaat atau pula air raya diminta supaya kita mandi sunat Jumaat. Pakai ya ahsana ma indah. Pakai ya yang paling comel kali ada rumah mari pakai. Jadi kita jangan sikit hari Jumaat insya-Allah taala. Jadi kata Nabi kita ajar kalau orang pakai baju baru, kita pergi doa kepada dia, tubli wa yukhlifullahu taala. Tubli wa yukhlifullahu taala, maknanya sekiranya baju mu ni rosak jangan bimbang, Allah SWT akan gantikan dia dengan baju yang lain. Bacaan yang keempat, ayat kelima. Tidak lagi, masih lagi dalam bacaan kepada apabila melihat orang pakai pakaian baru. Nombor 8 itu. Bacaan nombor 8 di dalam bab yang keempat. Kalau kita tengok orang pakai baju baru, kita boleh kata tubli wa yukhlifullahu ta'ala, ataupun kita peringatkan dia. Kita tolong peringat ke dia. Baca doa ini. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Tengok maksud dianya, pakailah pakaian baru. Tak apalah dah, awak ada pakaian baru tak, pakailah comel lah tu. Dan hiduplah dalam keadaan terpuji. Tidak ingat kita. Bukankah kita bagi tazkirah pada sahabat kita tu? Ilbas jadidan, pakai pakaian baru. Sighatu amrin uridu bihad du'a. Mana seolah-olah kita ni suruh dia pakai baju baru. Tapi bukan suruh dia pakai dah pun. Kita nak doa ni lepas dia pakai lah. Tetapi bahasa Arab dipanggil sighatu amrin uridu biha ad-du'a. Ayat tu macam suruh ilbas, pakai baju baru. Tapi maksudnya doa. Bi an yarzuqallahu sauban jadidan. Allah Taala beri rezeki kepada dia baju yang baru. Jadi ada cerita dia. Macam mana cerita dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu dia tengok Sayyidina Umar bin Khattab, tulis itu. Bacaan nombor 8 ini cerita dianya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Umar memakai baju warna putih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ya Umar, thawbuka hadza ghasilun am jadid?" Jadi Nabi tanya. Nabi tengok Sayyidina Umar pakai baju comel warna putih. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Umar, bajumu ni hak baru basuh ke hak baru?" Hak baru basuh ke hak baru? Kata. Faqala la bal ghasil. Umar kata, "Ya Rasulullah, bukan baju baru. Hak saya basuh." Tapi mana basuh tu nampak macam baru. Baju tu bersih, nampak macam baru. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahida. Mana Nabi pun doa, "Ya Umar, insya-Allah pakai baju baru." Jadi hari ni walaupun bajumu basuh tapi macam baru nampak. Lepas ni memakai baju baru pula insya-Allah. Jadi kita doa pada sahabat kita tu, biarnya boleh pakai baju baru semua. Jadi kita nak pakaian, biar pakaian tu cantik, bersih, kemas. Qauluhu ish hamidan. Hak Nabi kata, semoga hiduplah dalam keadaan terpuji. Apa maksud dia?
Suruh hidup dalam keadaan terpuji. Tetapi maksud dia doa. Semoga Allah Ta'ala panjangkan hidup kamu, panjangkan hayat kamu di atas ketaatan Allah Ta'ala. Dalam keadaan kamu memuji Allah dan terpuji di sisi Allah serta dipuji oleh manusia. Ini bahasa Nabi. Raja dengar ke tidak? Satu kalimah yang dipanggil Nabi ini Allah Ta'ala bagi kepada dia Jawami'ul Kalim. Tulis situ. Nabi, di antara kehebatan dia Jawami' al-Kalim. Jim, waw, alif, mim, ain. Jawami' al-Kalim. Apa dia makna Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim maknanya cakap sikit, makna panjang. Dia kerja sikit lah, tapi makna dia panjang sampai orang kena tulis kitab nak hurai perkataan tersebut. Contohnya dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ilbas jadidan. Pakai pakaian baru. Kita nampak macam suruh pakai baru. Betul tak? Tapi makna dia, hakikat makna dianya doa, semoga kamu ni dapat memakai pakaian yang baru sentiasa. Bila Nabi kata wa'ish hamidan, hiduplah dalam keadaan terpuji. Itu suruh, memang suruh pun. Tapi makna dia doa. Semoga kamu ni panjang umur, melakukan ketaatan, kamu puji Allah SWT, maka kamu terpuji di sisi Allah dan dipuji oleh manusia. Cantik atau cantik doa Nabi ni? Siapa dia kata tak comel doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak kempen. Kalau orang lain hidup ngepin, nak jual bagai-bagai direct selling, kita nak kempen masyarakat kita semua, insya-Allah taala biar beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pun sikit pun tak apa. Tapi kita beramal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini ramai sahabat-sahabat kita mari. Lawatan daripada Maulana, mari daripada India. Tabligh mari. Dia kata sepatutnya dia kata puak-puak alim ulama ni kena keluar juga. Kena keluar pergi dakwah. Jadi kita bincang ni, kata gini Maulana, ada jemaah kita ni pergi dakwah, ada satu kumpulan jemaah pula taklim, mengajar. Jadi kita memilih cara mengajar dan kita bergerak dakwah, pergi dakwah, pergi sana sini juga. Jadi pendekatan tu masing-masing. Cumanya kita minta dengan sahabat kita daripada Maulana tadi jemaah tabligh, kita minta, kata kita mesti buat agenda. Apa agenda yang kita nak? Agenda menambah ahli seminggu sore. Boleh ke tak boleh? Nak tambah ahli seminggu sore. Hak ni takkan kita ingatlah. Hak duk mayat di masjid kita ni. Jak mula lagi. Pergi tengok masjid lain pula. Duk main dua saf, satu saf setengah saf tu ya ada. Tapi kita nak agenda kita nak menambah. Setiap minggu mesti tengok muka baru mari masjid. Itu dia panggil satu agenda. Gerak kerja kitanya, dakwah kita, nak ajak orang biar mari ke masjid. Tak kira lah masjid kita ke masjid mana-mana. Yang pentingnya biar masjid ni ahli jemaah baru bertambah setiap minggu. Boleh ke tak boleh? Kena bagi boleh lah. Kalau tidak lagu ni, hak mari masjid ni susah dah puak ni. Hak duk tunggu tepi jalan tu, tunggu situ lah, lepas muda, lepas tua. Mati ke diri pun. Tak mari-mari ke masjid. Jadi macam mana usaha kita nak kempen, nak dakwah manusia ni supaya kembali kepada masjid. Bila balik ke masjid, mana dia semaya lah tu. Bila dia semaya mari masjid, dia akan dengar kuliah. Ramai juga pergi masjid, lepas maya maghrib, cabut lari. Isya mari pula. Nak pergi mana? Pergi pagi tu, pergi minum air kopi. Ya, pergi balik minum air kopi sekejap. Pergi kedai kopi buah-buah, balik. Apa salah duduk sini 40 minit? Dengar kuliah. Tuan-tuan kena ingat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, Nabi bersabda, intizarus salati salatun. Siapa dia mari semaya maghrib, mari awal lagi. Pukul 9:30 mari dah ke masjid. Masuk dalam masjid niat iktikaf. Semaya sunat tahiyatul masjid. Duduk berzikir, baca Quran, baca apa saja kitab-kitab agama sampai maghrib. Lepas semaya maghrib, semaya sunat. Sudah semaya sunat, dengar orang mengajar kuliah sampai isya. Mari masuk isya, semaya isya berjamaah. Maya sunat. Dengar kuliah lagi sampai habis baru klik. Gapo dia boleh pahala.
Dia boleh pahala intizarus salah tadi, salatun, duk tunggu semaya daripada dia mari pukul 9:30 siapa ke sudah semaya tadi, dianggap orang ni pahala dia duduk semaya. Besar ke tak besar pahala? Duk cokoh sini. Bila-bila duk urus betik. Duk apa dia duk ngurus betik orang panggil. Duduk nyanda dia ni, duk menyenggih. Dengar orang kuliah, nak tunggu semaya sah lagi. Orang ni sudah dianggap duduk sembahyang, pahala dia. Besar ke tak besar? Tapi lari juga. Itu satu kerugian yang amat besar bagi orang yang keluar daripada masjid, pergi ke lain, nak mari pula semaya. Tapi tak apalah, daripada tak mari langsung, biar mari semaya tu pun comel dah. Comanya kita nak suruh naik taraf. Lo ni agenda kitanya, seminggu tambah sore ahli masjid. Kalau balasah kampung kita tu duk main 10 orang, tak sih dah. Minggu depan 11. Minggu depan lagi 12. Cukup hujung bulan tu berapa? 14 orang. Bulan depan lagi 18. Kalau lagu tu naik taraf, oh makmur dunia ni. Amin ke tak amin dunia? Ni dak dia main hak tolak yang mau dah tolak. 10 tahun dulu bina balasah lagu tu orang tu yang mari. Hak lain hak tak mari tu pakai dak. Wassalamualaikum setia. Jadi kita nak buat agenda perbincangan kita, mintalah semua kita ni tabligh belaka buat kita ni. Kau tidak ahli tabligh. Tabligh makna orang yang menyampaikan dakwah. Jadi kita ni ahli tabligh belaka, menyampaikan kepada masyarakat biar balik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke tak boleh? Kenapa boleh lah. Jadi nak ayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam doa kepada Sayyidina Umar, wa ish hamidan. Yang ketiga wa mut syahida. Ni tak berani ni kali. Yang ketiga ni, dia kata apa yang ketiga? Hidup dalam keadaan terpuji dan matilah dalam keadaan syahid. Kita nak suruh sahabat kita nak mati syahid. Kalau dia reti makna dia tak say, tak say aku mati syahid. Apa tak say? Kenapa tak mau? Mati syahid ni mati yang mulia. Syahid, Allah Ta'ala ampun dosa dia dengan titisan darah yang terawal jatuh atas muka bumi. Itu yang ampun segala dosa dia. Kecuali utai dia. Utai dia tak kena bayar walaupun mati syahid. Ini besar tak besar kelebihan? Cakap besar. Jadi tulis cerita kita ni, ceritanya Nabi kita doa pada Sayyidina Umar. Tapi doa ni umum, bukan untuk dia saja. Jadi wamut syahidan, naklah kamu mati syahid. Siratu amrin, tapi maksudnya doa, semoga Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu mati yang baik. Paling tidak syahid, tak syahid di Makkah pun syahid. Walaupun atas rumah kita, tetapi biarlah kita mati dengan husnul khatimah. Di akhiri ucapan kita nak meninggalkan dunia ini dengan perkataan la ilaha illallah. Itu yang kita nak. Karena Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang boleh mengakhiri ucapan dia di akhir ucapan dia tu, akhir hayat dia, la ilaha illallah, Nabi kata dakhala al-jannah, orang ni confirm diberi jaminan boleh masuk syurga. Nak ke tak nak kita? Siapa dia tak nak? Tapi kadang-kadang nabung aja tak nak. Baiklah, kita akan masuk doa yang kelima. Bacaan yang kelima, doa ketika menanggalkan pakaian. Waktu kita nak pecah baju, ini doa mudah. Baca apa? Bismillah. Boleh baca ni? Kau kena ngapai kau? Kena ngapai kau? Sampai hafal dah ni. Kalau tak baca juga tu malah dah. Bukan tak ingat. Tak, malah. Balik ni nak pecah baju, buka kaci, Bismillah. Buka. Tapi nak pakai tu kena baca sikit lah. Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Mudah. Tapi nak pecah, ringkas, simple. Bismillah, pecah baju. Siapa dia tak ingat? Angkat tangan. Doa pecah baju, buka pakaian. Siapa tak ingat, angkat tangan. Ingat belaka? Alhamdulillah. Baik, kena baca tu dah. Baiklah. Habis dah kita berpakaian. Maknanya kita nak bagi tahu sini, muallif kita ni cerdik dia. Mula-mula start hidup manusia ni, dia start dengan apa? Bangun daripada tidur. Bila bangun daripada tidur, sama ada dia pakai baju ataupun dia pecah baju. Kalau nak pergi ke tandas, biasanya orang akan buka pakaian dia. Jadi baca Bismillah, tok situ pakaian. Sudah pakai, sudah pecah baju, nak pergi ke mana kita? Nak pergi ke mana? Mesti nak pergi ke
tandas. Bangun tidur ni sah nak pergi tandas. Nak pergi buang air, nak pergi basuh muka, nak pergi mandi. Jadi apa yang kita nak baca bila kita pergi ke tandas? Boleh baca? Bacaan yang ke-6, tengok. Doa ketika masuk tandas. Bukan dalam tandas ni enggak boleh. Doa ketika masuk. Maknanya bila kita nak masuk duk pintu tandas tu kita baca. Coba baca ni. Acik kata baca doa masuk tandas. Baca kuat. Alhamdulillah, nampaknya kena molek sini ni. Hak lain sana ni payah sikit cekok punya, tak derah. Tapi orang masuk tandas ni kuat sikit dah. Jadi apa kita nak baca? Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Mudah ingat ni deh, pasal selalu baca. Maknanya, dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Maknanya syaitan ni ada jantan, ada betina. Dalilnya ni Nabi ayat ni. Kita minta berlindung dengan Allah Taala daripada diganggu oleh syaitan, hak jantan ke hak betina. Hak duduk dalam jamban ni hak tobik belakang. Aku nak masuk. Jadi syaitan pun tobik. Barulah kita masuk dalam tandas tu, insya-Allah selamat. Kalau tidaknya kacau dia dalam tu. Was-was lah. Sudah buang air nak tubik, nak keluar daripada tandas. Berasa nak buang air pula. Tak banyak kali kita. Akhir kali orang qamat masjid. Alah, qamat dah. Tapi nak keluar masjid berasa nak tak puas pula kecil. Masuk pula. Akhirnya sudah orang semaya baru boleh keluar tandas. Pasal saya tak duk tunggu duk korek punggung dalam tu. Nak kecil dia kata. Jangan tubik. Di masjid kan tak puas pula. Jadi bila kita nak masuk tandas, kita minta, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, hamba belakang tina, hak jatuh dalam jamban ni, berambung pergi belakang. Syaitan tu. Jadi syaitan tu lari baru kita masuk. Baik ke tidak? Pasal itulah kita kena berambak syaitan dulu. Jadi dia kata apa? Iza arada an yadkhula. Maksudnya apabila kita nak masuk tandas, kita baca doa ni. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi jatuh hak tino syaitan ni hamba pergi belakang, tak kira. Baiklah. Apabila kita keluar daripada tandas, kita baca apa? Ghufranak. Ingat kata? Apa nak baca? Ghufranak. Mudah kata mudah. Doa ketika keluar tandas, ghufranak. Ada lagi bacaan lain tapi okeylah tu. Maknanya aku mohon keampunan daripadamu. Sebab apa kita bila keluar tandas kena baca ghufranak, minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Ada apa ni? Ghufranak maknanya as'aluka wa atlub minkal maghfirah. Aku memohon dengan engkau ya Allah keampunan. Tulis itu. Ghufranak dengan makna aku memohon kepada engkau ya Allah keampunan. Jadi ada ulama dalam tafsir dia kata sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila keluar daripada tandas dia kata ghufranak, keampunan engkau ya Allah. Kerana manusia ni sangat terbatas kekuatan dia. Tulis itu. Sebab apa kita kena kata keampunan engkau ya Allah? Kerana manusia ni kekuatannya amat terbatas untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala bagi kepadanya makan dan minum. Bila kita makan, Allah Taala bagi pula tubuh kita ni dapat tenaga. Tenaga ke tak tenaga? Kan makanan yang kita makan tu ada zat. Zat itu telah diambil oleh tubuh kita.
Sama ada dia jadi darah, sama ada dia jadi apa, jadi lemak. Yang pentingnya tubuh kita ni telah mengambil zat yang diperlukan. Jadi hak mana tak perlu, dia tendai. Tak mana, dia letak dalam tangki. Bila sampai masa dia, tangki ni akan dikeluarkan. Jadi kita mampu ke tidak mampu nak mengeluarkan sisa makanan yang lebih daripada zat tersebut? Mampu ke tidak? Tak mampu. Nah, tetapi siapa yang mengeluarkannya? Allah Subhanahu Wa Taala yang mengeluarkannya. Dengan kuasa Allah, barang kita tubuh kita tak perlu telah keluar. Dalilnya kita tak mampu. Berapa ramai kita tengok di hospital, teragi melawat di hospital, tanya pun cerita sakit ke apa? Tak boleh buai air. Ingat cerita tak boleh buai air ni. Fakih tak boleh buai air ni lah, dia kata. Ingat satu cerita. Seorang raja ni, dengan ahli fikir dia, penasihat dia. Jadi dia kata, nak royaknya harga kaji ilmu ni besar ke tak besar? Mana besar dengan segelas air ni? Dia kata besar kaji aku. Lagi tengok tu. Kalau salahnya mudah harga. Air tak ada atas dunia ni. Tak ada air kecuali segelas ada tangan saya. Awak nak air boleh, tak minum air mati dah harga. Tapi syaratnya kita kena bagi dua kaji air. Menjadi satu sebahagian, aku jadi raja juga. Nak ke tidak? Kalau dia tak ambil, mati. Mana baik mati dengan bagi kaji air. Tentulah bagi lebih baik daripada mati dah. Kita beri dia minum setengah gelas saja, jaga balik. Lebih pada tu tak boleh minum setengah. Sudah dia minum, dia nak kecil pula. Nak kecil, tak keluar air pula dah. Nak kata apa? Air, nak buat air kecil dia tak keluar. Orang itu pun ayat. Nak keluar air pun boleh. Aku boleh pisah. Tapi mu kena beri setengah kaji air mu kat aku. Nak ke? Beri ke tak beri? Kalau tak beri mati dia, air tak keluar. Maknanya nak rayaknya, kecil je harga atas dunia ni. Kuasa manusia ni terhad. Apabila kuasa kita terhad, nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita terlalu besar. Besar ke tak besar? Besar. Makanan kita makan jadi zat, tak apa ni, jadi minyak selendanya dia belakang. Tak payah. Supaya kita beli kereta kan, kena buh minyak selenda, kena buh tu. Ni makanan kita ada, kita masuk sini, dia proses belakang dalam ni. Akhirnya hak mana tidak diperlukan oleh tubuh keluar balik. Sama ada airnya ataupun air besarnya, air kecilnya keluar. Jadi siapa yang boleh memberi apa ni kepada kita kekuatan tersebut? Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi kepada kita. Jadi bila kita keluar daripada tandas, selesai dah hajat kita. Selesai kita hajat, tak payah pergi hospital. Jadi kita balik tu, kita kata kita keluar ni, kita kata ghufranak, keampunan engkau ya Allah. Aku tak dapat nak mensyukuri nikmat engkau yang begitu besar kepada kita. Itu dipanggil, kalau kita baca satu-satu kelebihan bacaan ni, barulah kita faham. Alhamdulillah. Jadi bila kita mengerti makna bacaan, barulah kita rasa ada kemanisannya. Kenapa kita nak baca benda ni? Jadi bila kita tak mampu nak mensyukuri nikmat Allah SWT yang begini banyak, maka itulah yang kita kena buat. Baik. Jadi ada juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW beritahu, dinding ataupun penyekat di antara jin, mata pandangan jin, tahu jin, pandangan jin kepada aurat manusia, aurat kita ni lah, aurat Bani Adam ni, iza dakhala ahadukumul khala an yaqula bismillah. Bila orang tu kata bismillah, jin pun tak nampak kita. Jadi pasal apa kita nak masuk tandas, kita kata bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kata dia dalam hadis lain ni, hadis apa ni, Nabi SAW kata, sitrun, dinding di antara aurat anak Adam dengan pandangan jin. Iaitulah bila kita kata bismillah, nak masuk tandas. Nak masuk tandas kita kata bismillah, jin pun tak nampak kita. Kita beroyak ke Allah, aku berlindung daripada syaitan hot tino jatuh, amak klik belakang. Dah lah tak nampak, dia betul lagi lak lain belakang. Jadi selamat kita daripada bencana tersebut. Jadi tulis.
Jadi bacaan bismillah itu di antara khasiatnya, kelebihan dianya, Nabi kata siapa dia baca bismillah, maka terdindinglah auratnya daripada pandangan jin. Bacaan yang ke 11, doa keluar daripada tandas. Kenapa kita kata ghufranak? Kerana kita tidak mampu untuk nak membayar balik nikmat Allah Ta'ala beri pada kita yang begitu besar, maka kita kata ghufranak, keampunan engkau ya Allah. Jadi ada setengah lagi cerita lain. Nabi SAW bila dia kata doa ni, kerana apa? Kerana Rasulullah SAW yazkurullah fi kulli ahyan. Nabi kita SAW ni dia berzikir setiap masa. Dia berzikir setiap masa, kecuali masa dia masuk tandas. Nak masuk tandas tak dizikir, kerana tempat tu bukan tempat zikir. Yang bila dia keluar daripada tandas, Nabi kata ghufranak, ya Allah keampunanmu Allah, sebab aku masa duduk di tandas ni 2 minit 5 minit tak berzikir, tak menyebut nama engkau. Itu untuk Nabi SAW. Jadi oleh kerana kita ni martabat kita lain, kita ambil pandang cerita yang kedua tadi, kita kata ghufranak, keampunan engkau ya Allah, kerana kita tidak mampu nak membalas balik nikmat Allah Ta'ala yang besar kepada kita. Jadi bila kita tahu kelebihan kita baca ghufranak, betapa besar kedudukannya, lepas ni nak baca ke tak nak baca? Mestilah kita kena baca, sebab kelebihannya begitu besar. InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung bacaan sebelum berwudu. Yang ke-8, bacaan sebelum berwudu. Kita akan sambung dalam perbincangan kita yang seterusnya, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.